Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'. Alhamdulillah, saudara, kita sekali lagi dapat bertemu dalam rancangan Fikrah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sentiasa memberi kebaikan, memberi berkah kepada kehidupan kita. Saudara penonton yang saya hormati, yang saya kasih, hari ini kita cukup bertuah sebab kita akan membicarakan tajuk ASN dan ASB dari perspektif Majlis Fatwa Kebangsaan. Majlis Fatwa Kebangsaan. Jadi sebelum kita mulakan pertemuan kita, kita lanjutkan perbincangan kita, saya nak ajak pada saudara penonton semua supaya besarkan suara TV itu, volume dia tu, supaya kita dengar betul-betul pagi ini, supaya kita mendapat penjelasan, dan siapa yang bersama kita hari ini, siapa yang menonton rancangan kita, kita boleh beritahu kepada orang lain supaya perkara-perkara yang kadang-kadang kita keliru dapat diselesaikan insya-Allah dengan izin Allah dalam pertemuan kita pada hari ini. Jadi kita cukup bertuah bersama kita tiga panelis, tiga ahli panel kita yang akan membicarakan tajuk ASN ASB daripada perspektif Majlis Fatwa Kebangsaan. Di sebelah kanan saya, alhamdulillah, seorang tokoh yang cukup terkenal di negara kita yang berbahagia, Profesor Emeritus Tan Sri Datuk Dr. Abdul Syukur Husin, iaitu pengurusi Jabatan Kuasa Fatwa Kebangsaan. Assalamualaikum Tan Sri. Waalaikumsalam. Apa khabar Tan Sri pagi ini? Alhamdulillah. Sihat Tan Sri? Sihat. Alhamdulillah. Dan di tengah-tengah iaitu yang berbahagia Dr. Abdul Halim Ismail, pengurusi Jabatan Kuasa Syariah PNB dan juga bekas peneraju Bank Islam Malaysia. Assalamualaikum Datuk. Waalaikumsalam. Sihat hari ini? Sihat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, dan di sebelah Datuk iaitu yang berbahagia Profesor Dr. Ashraf bin Muhammad Hashim, iaitu International Sharia Research Academy for Islamic Finance, ISRA, iaitu ataupun jawatan lebih tepatnya apa ini, ISRA ni dia punya penyelidik lah. Penyelidik di ISRA, satu institusi di bawah bank negara. Jadi alhamdulillah kita ada tiga panel yang bersiap sedia sebenarnya untuk membicarakan tajuk ASB dan AS ini, dan saya fikir di luar banyak perbincangan, banyak di blog, banyak di Facebook cerita tentang ASB ASN ni. Sampai setengah orang ambil sikit, aku mula fikirlah, senang mula fikir. Banyak sangat pandangan-pandangan. Jadi sebagai pembuka bicara, Tan Sri, mungkin mukadimahnya kepada tajuk yang kita bicarakan pada pagi ini, Tan Sri, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara moderator, ahli panel, para penonton yang saya kasihi dan saya hormati, isu pelaburan ASB dan ASN ini bukanlah suatu perkara yang baru. Kerana penubuhan dana ini telah dibuat pada awal tahun 80-an lagi. Dan sejak itulah telah diperkatakan oleh masyarakat, terutama ahli cerit pandai Islam dan sebagainya. Pada awal 90-an kita lihat sudah ada majlis-majlis agama negeri yang telah memberikan pandangan hukum dan fatwa. Mengatakan harus, dan yang lain belum memberikannya. Hinggalah pada 2008 atau sebelum itu sedikit, apabila diminta Jabatan Kuasa Fatwa Kebangsaan atau Muzakarah Fatwa Kebangsaan meneliti dan melihat tentang, untuk kita nak bagikan satu pandangan hukum tentang pelaburan ASB dan ASN ini. Kita mengambil tanggungjawab itu berdasarkan kita yang telah diberi mandat dan diamanahkan oleh Majlis Raja-Raja dan juga negara untuk memberikan pandangan hukum sebarang isu yang berkaitan atau bersifat nasional. Kita mengadakan kajian, kita mengadakan perbincangan, kita mengadakan pertemuan, dan kita mendapatkan pandangan daripada pihak PMB sendiri dan daripada pihak-pihak yang berkaitan. Hasil daripada itu, kita perbincangan dan juga hasil daripada kajian itu, kita telah meneliti dengan sedalam-dalamnya. Maka kita lihat fungsi Jabatan Kuasa Muzakarah Fatwa ini bukan hanya dilihat ianya bercampur atau tidak bercampur dengan halal dan haram atau sebagainya.
Itu satu aspek yang penting. Tetapi yang lebih penting lagi, kita melihat secara penuh, secara keseluruhan, iaitu dari segi kepentingan dan kedudukan ekonomi umat Islam itu sendiri. Adakah maslahat atau tak ada maslahat? Bagaimana kalau kitanya suatu yang sudah established ini? Kita menganggap PNB sudah, ASB, ASN ini sesuatu yang sudah established. Kerana dana yang ada bukannya puluh juta atau puluh bilion, tetapi sudah meningkat kepada ratusan bilion. Dan kita lihat dana yang seperti ini adalah suatu kekuatan kepada umat Islam. Kerana tidak ada lagi dalam negara kita ini kekuatan dana Bumi Putera dan umat Islam ini seperti yang dibuat atau yang ada pada PNB yang kita telah pun tahu bersama. Berdasarkan hal itu, setelah kita memikirkan dari segi percampuran, dari segi sebagainya, maka kita lihat adalah wajar ASB SN ini kita haruskan dari segi umat Islam melabur di dalamnya dan juga mengambil hasil pelaburan itu atau dividen. Itu pun kita letakkan beberapa syarat syariah ke arah yang lebih tinggi lagi. Yang keduanya, kita memerlukan PNB melantik satu panel syariah untuk meneliti perkembangan dan sebagainya. Yang ketiga, kita perlu berbincang setiap 6 bulan ke 4 bulan ke dengan panel-panel syariah, dengan PNB sendiri, Security Commission dan sebagainya yang berkenaan. Kita duduk balik macam mana progresnya. Ada progres ataupun tidak. Saya fikir bersama kita hari ini Dato' Abdul Halim Ismail akan menjelaskan macam mana progres-progres itu. Jadi hanya pada akhir-akhir ini kita lihat beberapa media-media baru dan juga ustaz-ustaz kita malah yang mengatakan pakar-pakar lah. Dan kita menghormati pandangan mereka. Menimbulkan di luar sana sedikit mendatangkan kegelisahan kepada masyarakat. Saya fikir adalah lebih baik jawatan kuasa muzakarah fatwa kebangsaan ini terbuka. Sebelum kita dedahkan kepada masyarakat tentang perbezaan-perbezaan pandangan itu, mari kita bincang dulu. Datang kepada kita di mana dan bagaimana. Supaya tujuan kita adalah untuk kepentingan umat Islam, untuk mendatangkan ketenangan kepada umat Islam, untuk memberi peluang kepada umat Islam, bukan untuk kita memecahkan umat Islam. Itulah hasrat secara ringkasnya. Baik, terima kasih kepada Tan Sri yang membuka ruang perbincangan kita, mukadimah kepada perbincangan kita tentang ASB, ASN ini. Dan saya fikir saya nak pergi ke belakang sikit. Belakang itu maksud saya ialah mungkin kita boleh lihat Datuk berkenaan dengan penumbuhan PNB sendiri yang kita fikir yang disebut oleh Tan Sri tadi, satu institusi yang sangat penting kepada umat Islam, yang memikul tanggungjawab yang sangat besar kepada umat Islam. Mungkin sebagai pencerahan kepada kita, mungkin Datuk boleh cerita kepada kita fungsi PNB itu sendiri. Silakan Datuk. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan Pengerusi dan ahli-ahli panel, tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Saya akan cuba secara ringkas balik seperti kata Tuan Pengerusi tadi kepada awal ceritanya ini. Jadi sebenarnya penubuhan PNB lahir daripada apabila kerajaan kita nak melaksanakan dasar ekonomi baru. Dasar ekonomi baru ini adalah satu dasar ekonomi negara untuk keseluruhan negara dan khususnya lah untuk ditujukan kepada umat Islam. Sebenarnya tidak ada banyak negara yang mempunyai dasar yang terperinci serupa ini. Saya secara ringkasnya pada fikiran saya yang tidak begitu mendalam merasakan ini adalah satu ciri siasah syariah yang diletakkan kepada Malaysia untuk dilaksanakan. Jadi dasar ekonomi baru negara ni ada 3 matlamat. Pertamanya membasmi kemiskinan. Yang keduanya adalah menyediakan pekerjaan sama ada pada peringkat pekerja-pekerja am, pekerja-pekerja profesional dan pengurusan. Dan yang ketiganya adalah daripada segi equity. Maka saya rasa elok-elok kalau saya ajak tuan-tuan dan puan-puan
Cuba bayangkan kedudukan ekonomi negara ini, Melaya pada masa itu, kerana Malaysia belum lagi ditubuhkan, pada tahun 1978 atau pada tahun 1980 lah, secara senangnya. Maka pada masa itu, cuba kita bayangkan kedudukan ekonomi orang Islam dan Melayu. Populasi ataupun penduduk Melaya pada masa itu kira-kira 6-7 juta. Yang mana 60-70% adalah terdiri daripada orang Islam. Maknanya orang Islam adalah majoriti rakyat negara ini. Tetapi dari segi ekonomi, kedudukan mereka amat mengecewakan. Dari segi pendapatan, pendapatan orang Islam adalah kira-kira hanya 40% dari pendapatan orang Cina. Maknanya kalau orang Cina RM100 sebulan, pendapatan orang Islam RM40. Bahkan dengan kaum India pun, pendapatan orang Islam adalah lebih rendah, iaitu dalam 70%. Maknanya kalau pendapatan orang India RM100 sebulan, pendapatan orang Islam hanya RM70. Ini dari segi pendapatan. Dari segi bidang pekerjaan, orang Melayu tertumpu kepada pertanian dan perikanan. Yang maksud pertanian di sini adalah tanam padi, tanam kelapa secara kecil-kecilan, tanam getah secara kecil-kecilan, dan ikan, tangkap ikan. Dua ini saja. Adapun daripada segi sektor-sektor perniagaan, teknologi dan sebagainya, tidak ada. Yang ada di sana adalah driver-driver Melayu dan tukang-tukang kebun. Jadi daripada segi pekerjaan. Kemudian dari segi equity, pemegangan saham yang dipegang oleh orang Islam pada tarikh itu hanya 2.4%. Maknanya 77% lagi dipegang oleh orang lain. Sama ada orang asing, orang Cina atau orang India atau orang-orang lain. Jadi maknanya tiap-tiap RM100 ni hanya RM2.40 yang dipegang oleh orang Melayu. Maka dasar ekonomi baru tadi bertujuan memperbaiki, mengubah keadaan ini dalam masa 20 tahun. Dan PNB berfungsi ke arah itu. PNB berfungsi besar dalam hal ini. Jadi PNB ini nak tekankanlah, dia maknanya objektifnya dalam hal ini membasmi kemiskinan orang Melayu, menyediakan pekerjaan dan pengurusan, dan yang ketiganya menambahkan equity. Baik, terima kasih kepada yang berbahagia, Datuk. Satu penjelasan saya fikir kita nampak dari sudut fungsi PNB dan dari sudut struktur PNB itu untuk membantu membangkitkan ekonomi orang-orang Melayu kita. Saya nak pergi kepada Dr. Ashraf, kita nak pergi lebih kepada isu sebenar kita lah. Perkara yang kita sebut sebagai dojah ataupun ribut lah kita sebut, yang dibincang dalam blog, dalam Facebook dan sebagainya. Isu menyebut tentang SB, ES ini haram ni, faktornya kan antaranya adalah faktor bercampur. Jadi mungkin sebagai doktor yang ahli majlis fatwa kebangsaan, kemudian juga ahli majlis syariah di Suruhanjaya Security, juga di Bank Negara, mungkin datang daripada institusi yang berbeza, mungkin ada sesuatu yang Prof nak sebut pada pagi ini. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Pengerusi, para panelis. Alhamdulillah saya diberi kesempatan dan sebenarnya lebih tepat amanah lah untuk berada dalam banyak jawatan kuasa syariah. Antaranya di Majlis Muzakarah Fatwa sendiri. Saya juga berada di Majlis Penasihat Syariah Bank Negara dan juga Suruhanjaya Security sendiri. Jadi dalam kesempatan yang ada ini, walaupun tidak panjang, saya dapat melihat bahawa institusi ini mempunyai peranannya yang tersendiri, yang berbeza mengikut amanah yang diberikan kepada mereka. Kalau di Suruhanjaya Security misalnya, maka mereka diberi amanah untuk mengawal selia pasaran modal. Mereka diberi pasaran modal itu untuk melihat misalnya saham syarikat-syarikat yang disenaraikan di Bursa Malaysia, sama ada mereka patuh syariah. Maka dibuat garis panduan tertentu untuk diikuti
Misalnya kalaulah dan syarikat itu terlibat dalam perkara-perkara yang memang jelas tidak patuh syariah macam arak dan sebagainya, maka diletak benchmarknya 5%, jangan lebih 5%. Kalau yang ada bercampur-campur, jangan lebih 20% dan sebagainya. Tapi ini adalah ijtihad juga. Ini pun ijtihad baru. Dulu, tahun lepas kita ada banyak benchmark, bukan 2 saja. So benchmark pun ijtihadi? Ijtihadi. Sebab apa? Sebab kita berada dalam dunia yang agak kompleks sekarang ni, Ustaz. Corporation yang besar ni, kalau kita nak 100%, tak ada langsung elemen maknanya tidak patuh syariah, dan kita duduk dalam keadaan masyarakat yang berbilang agama, berbilang bangsa, yang mana dari segi agama pun mereka boleh membuat apa saja yang dari segi yang boleh dibuat dalam agama mereka. Jadi kalau kita nak strict sampai tak boleh langsung, saya rasa partisipasi orang Muslim dalam nak memegang equity dan sebagainya memang tidak akan tercapai. Sebab itu Suruhanjaya Security dia letak syarat-syarat tertentu untuk syarikat tersebut patuh syariah. Baik. Tapi itulah yang dibuat evaluasi setiap 6 bulan sekali, setahun sekali. Dan dikeluarkan garis panduan syarikat patuh syariah. Ini tidak bermaksud, yang saya nak tekankan, bahawa syarikat lain itu, kita tidak ada senarai satu lagi syarikat tidak patuh syariah. Kita ada senarai syarikat patuh syariah. Baik, Doktor, minta maaf kita terpaksa beri laluan sekejap kepada berita. InsyaAllah kita akan sambung bersama dengan Dr. Ashraf dan juga bersama 2 panelis kita pada pagi ini. Kita jumpa selepas ini. Kembali bertemu dan terima kasih kepada saudara yang terus bersama kami dalam rancangan Fikrah kita membicarakan tajuk ASN ASB daripada perspektif Majlis Fatwa Kebangsaan. Kita dibarisi 3 panelis kita pada pagi ini. Yang berbahagia Profesor Dr. Ashraf bin Ma'ashim daripada ISRA, yang berbahagia Datuk Dr. Abdul Halim, pengurusi Jawatankuasa Syariah PMB, dan juga yang berbahagia Profesor Emeritus Tan Sri Datuk Dr. Abdul Syukur Hussein, pengurusi Majlis Fatwa Kebangsaan. Tadi sebenarnya sebelum kita berehat tadi, kita sedang rancak berbincang dengan Dr. Ashraf tadi, dan Dr. Ashraf pun berhenti mengejut tadi, break mengejut. Jadi saya nak bagi ruang tu terusnya pada Doktor, silakan. Terima kasih pengerusi. Harap penonton ingat lagi lah masa kita berhenti mengejut tadi. Jadi begini ringkasnya lah. Suruhanjaya Security melihat dan membuat garis panduan secara mikro. Secara mikro, kuantitatif, apa yang patut dibuat oleh syarikat-syarikat ni untuk mereka disenaraikan sebagai syarikat patuh syariah. Dan banyak syarikat ni, Ustaz, beribu yang di-listed. Dan juga pengurus dana pun yang akan beli saham ni pun dia ikut ni jugalah. Jadi itu menyebabkan bila mereka ikut panduan ini, mereka termasuk dalam patuh syariah. Dan macam yang saya kata tadi, tidak ada senarai satu lagi yang kata tak patuh syariah. Memang dari segi kita baca secara literal, kalau masuk patuh syariah, maksudnya yang tak masuk tu tak patuh syariah. Itu mungkin satu bacaan. Tapi kita tak kata macam tu. Di Suruhanjaya Security kita tak kata yang tak masuk tu tidak patuh syariah. Cuma tidak termasuk mengikut garis panduan patuh syariah yang kita buat. Jadi ini memberi ruang sebenarnya kepada institusi lain seperti Muzakarah Fatwa untuk melihat sesuatu isu itu dari perspektif yang lain. Tadi kita lihat garis panduan itu dari segi mikro, dari segi kuantitatif, macam yang disebut oleh Tan Sri tadi. Majlis Fatwa melihat dari segi masalah, dari segi makro dan sebagainya. Dan jika ada pandangan ini, tidak bermaksud ia bercanggah, sebab Suruhanjaya Security tak pernah ada senarai tidak patuh syariah. Itu yang saya nak tekankan. Jadi masing-masing melihat isu mungkin daripada perspektif berbeza, mengikut amanah dan tanggungjawab yang mereka ada di dalam industri dan dalam negara kita ni. Baik, anda boleh berinteraksi dengan 3 panelis kita pada pagi ini. Talian kita ialah 0322887876, 0322887876. Kita boleh berinteraksi, kita boleh telefon supaya insya-Allah perkara-perkara yang kita tak berapa pasti hukumnya, yang kita tak berapa jelas ini, kita dapat penjelasan daripada pakar-pakarnya supaya setiap apa yang kita cakap, apa yang kita tulis dalam blog kita, dalam Facebook kita itu
fakta, bukan kita pakai agak-agak dan sebagainya. Mungkin ada sesuatu yang Tan nak penjelaskan. Saya nak menjelaskan sedikit apabila setelah dua ahli panel menjelaskan tadi. Pertama, dari segi kekukuhan dan matlamat serta apa yang dibuat oleh PMB itu sendiri. Ya. Dan juga Security Commission itu, kedudukan dia, peranan dia, dan ahli fatwa, Jawatankuasa Fatwa ini, peranan dan kedudukan dia adalah berbeza. Masing-masing dengan fungsinya. Dengan sebab itu, kita adalah sebagai yang diberi otoriti oleh Majlis Raja supaya mempertimbangkan sesuatu isu itu di peringkat nasional. Seperti ekonomi ke, masyarakat ke, dan lain-lain lagi. Dengan sebab itu, kita membuat pandangan ini bukan hanya berdasarkan apa yang disebutkan oleh Security Commission tadi. Kita melihat lebih jauh lagi. Lebih kepada masyarakat Islam itu bagaimana. Ekonominya, kedudukannya dan sebagainya. Percampuran yang ada dalam bisnes atau perniagaan yang dibuat oleh ASB, SN itu macam mana. Satu lagi yang sangat penting kita lihat, saya dipahamkan oleh PMB, dia tidak sehingga sekarang ini tidak pernah lagi meminta Security Commission menilai dia. Tidak pernah. Tidak pernah lagi. Dan apa yang dia buat ialah oleh kerana isu dia lebih besar dan dia pergi kepada satu otoriti yang pada anggapan mereka adalah mewakili negara, iaitu Jawatankuasa Muzakarah Fatwa. Dan Jawatankuasa Muzakarah Fatwa ini bukanlah terdiri hanya daripada 14 mufti. Tetapi kita mesti faham ada 24 orang di dalam itu. 24 ini 14 mufti. 8 yang dilantik oleh Majlis Raja-Raja, ahli-ahli pakar dalam bidang masing-masing, termasuk Prof. Ashraf, termasuk beberapa orang yang mereka ini duduk dalam Security Commission, yang mereka ini duduk dalam Bank Negara dan sebagainya. Dan di samping itu, kita ada penasihat undang-undang. Dan saya sendiri sebagai hanya mempengusikanlah. Saya bukan bidang saya sangat. Tetapi kita berasa bertanggungjawab untuk memastikan apa yang disebutkan oleh yang berbahagia Dato' Abdul Halim Ismail tadi. Apakah suatu institusi yang sudah macam ini kita nak nafikan begitu saja? Apakah yang akan berlaku mudaratnya lebih besar ke lebih kecil kepada masyarakat Islam, kepada negara, kepada perkembangan ekonomi dan sebagainya? Kalau kita lihat di sekarang pun, kalau kita nak baca kekuatan ekonomi umat Islam ini atau Bumiputera ini tak banyak. Kita katakan PMB, ASB, SN, dan kita ada katakan lagi satu tabung haji. Kita ada lagi Felda atau sebagainya. Ini tidak lagi sampai pun kepada 30% pencapaian umat Islam atau Bumiputera. Jadi kalau kita sebagai walil amri, pemerintah, maka kita penting menjaga. Bukan hanya menjaga dari segi halal dan haram itu saja. Itu perkara penting dari segi Islamnya. Tetapi kita juga menjaga perkara-perkara yang melibatkan masa depan umat Islam, yang melibatkan kedudukan umat Islam, yang melibatkan maruah umat Islam. Maka dengan sebab itu, ahli Jawatankuasa Fatwa, setelah kita berbincang dengan semua pihak, setelah kita buat kajian, setelah kita berpuas hati, dan kita setiap 6 bulan, 4 bulan, kita baru minggu lepas kita ada perbincangan dengan panel syariah, dengan PMB, dengan Security Commission. Apa progres yang dibuat dalam nak mencapai syariah itu? Kita dapati, saya dapati sangat berpuas hati. Di mana kalau dulu misalnya sebelum masa fatwa dibuat hanya 60% saja pelaburan itu di dalam syariah. Sekarang ini sudah naik kepada 70%. Dan yang lain itu masih tidak patuh syariah, tetapi bukan dalam syarikat yang qat'inya haram. PMB ataupun Amanah Saham Nasional atau ASB tidak pernah melabur dan sama sekali tidak dipahamkan kepada kita, diyakinkan kepada kita terlibat dengan perkara-perkara yang besar. Judi, arak, pelacuran dan sebagainya, tidak. Dan kalau ada pun iaitu syarikat-syarikat yang masih tidak mendapat, bukan dia lagi tak patuh syariat, tak mendapat. Seperti airport, pengurusan airport. Kita ada ASB, ada melabur di situ. Dan seperti syarikat-syarikat yang masih tidak mendapat syariah. Saya bersetuju dengan pandangan Prof. Ashraf tadi. Bahawa yang tidak dapat ini bukan berarti dia tidak syariah lagi. Yang dapat itu ialah syariah lah. Tapi yang tak dapat ini belum lagi. Sebab itu Security Commission tidak mengeluarkan ini syariah dan ini tak syariah. Tak ada. Dia tak mengeluarkan. Dengan sebab itu kepada orang ramai,
fahamilah perkara ini selalu menyeluruh. Dan kita lihat, jangan mendengar pandangan-pandangan yang saya rasa dilihat dari satu perspektif saja. Yeah. Anggaplah pandangan kita ini bertanggungjawab. Yeah. Kita selalu melihat pandangan yang harus bertanggungjawab kepada masyarakat Islam. Bukan kepada individu, bukan kepada institusi, bukan kepada pihak tertentu. Tetapi kita bertanggungjawab pada keseluruhan. Saya yakin apa yang dibuat oleh Majlis Fatwa itu termasuk semuanya dalam perkara ijtihad. Betul. Dan kita harap kalau kita betul dapat 2 pahala. Kalau pun tak betul, insya-Allah dapat satu pahala. Bukanlah kita berani sangat, tidak. Betul. Tetapi kita minta berdoa serta dengan Tuhan supaya apa yang kita buat itu menepati kehendak yang disyariatkan oleh Islam dalam harta dan sebagainya. Baik. Datuk Dr. Halim, mungkin sesuatu yang Datuk nak sebut. Terima kasih Tuan Pengerusi. Saya ingin menyambung apa yang saya katakan tadi, iaitu pelaksanaan dasar ekonomi baru yang ditugaskan kepada PNB ini adalah merupakan siasah syariah. Jadi cuba bayangkan kedudukan orang Islam pada tahun 80. Kalau tidak buat apa-apa dari cara kemiskinannya, equity-nya dan sebagainya. Saya rasa bukanlah bertujuan nak menghina sesiapa, tapi saya rasa boleh kita bayangkan bagaimana kedudukan orang-orang Rohingya pada masa ini. Kalau orang Melayu dan orang Islam ada pada keadaan itu dan tak buat apa-apa. Seolah-olah kita ni orang Rohingya. Rohingya dari Burma tu, yang mana mereka terpaksa lari dari negara sendiri, sehelai sepinggang dan sebagainya. Jadi dalam keadaan ini, kita nak laksanakan dasar ekonomi baru dari segi pendapatan, dari segi pekerjaan, dari segi equity. Maka saya rasa semua objektif ini adalah termasuk di bawah maqasid syariah. Umpamanya dia ada 5 maqasid, 5 objektif syariah. Pertamanya menjaga jiwa dan juga muruah. Kalau sekiranya orang Islam atau orang Melayu tidak ada kerja, tidak ada pendapatan, tidak ada apa nak makan, jadi di manakah ada jiwanya dan di manakah ada maruahnya? Jadi bermakna pelaksanaannya adalah hifzun nafsi wal muruah. Kemudian daripada segi hifzul mal, ini jelaslah daripada segi pemilikan equity. Daripada hifzun nasal, maknanya menjaga generasi akan datang. Kita berkehendak kepada harta untuk diwarisi oleh anak-anak cucu kita. Kita berkehendak kepada ilmu, kebolehan, kepintaran untuk diwarisi oleh anak-anak kita. Kalau tak ada, maka kita tak ada apa. Kemudian hifzul aqli. Kita dikehendaki ada kaki tangan profesional. Ini bermakna pencernaan akal yang cukup besar di situ. Dan akhir sekali hifzuddin, menjaga agama. Hifzuddin, menjaga agama. Apabila kita jaga semua perkara-perkara yang telah saya sebutkan tadi, maka terjagalah agama kita. Kita dalam agama pun kita berkehendakkan kaya, harta untuk menunaikan haji dan sebagainya. Baik, Dr. Ashraf, satu perkara juga yang menjadi perbincangan ialah mungkin tadi saya tanya pada Tan Sri tadi tentang pandangan orang ustaz itu bercakap begini-begini. Tapi macam mana nak mengungkai persoalan masyarakat? Dia kata betul lah, macam Majlis Fatwa Kebangsaan kata boleh. Tapi ada institusi di negeri tertentu fatwa umpamanya Selangor yang mengharamkan ASB sebagai contoh. Jadi dari sudut polemik pemikiran masyarakat itu macam mana kita nak uraikan? Terima kasih Ustaz. Pertama sekali saya nak sambung sikit apa yang Tan Sri sebutlah. Maknanya apabila Majlis Muzakarah Fatwa mengatakan harus, dia bukan tidak bersyarat. Ada syarat-syaratnya yang memberi dalam satu bentuk tekanan sebenarnya kepada PNB sendiri untuk terus progres, maju untuk sampai ke satu tahap, satu masa nanti akan patuh syariah sepenuhnya. Dan saya terlibat banyak dengan institusi-institusi yang minat nak buat, nak convert, nak tukar perniagaan dia daripada tak patuh syariah kepada patuh syariah. Sekarang ni kita tengah begitu bersungguh-sungguh dengan satu institusi yang begitu besar nak jadikan dia patuh syariah. Dan bukan senang Ustaz. Bukan senang. Ada akta yang terlibat,
dari segi human resource tu dia orang bersedia atau tidak, sistem dia bersedia atau tidak. Maknanya memang kita tak boleh tukar satu-satu benda tu sekelip mata. Perlukan usaha yang berterusan. Sebab itu apa yang Majlis Fatwa kata harus itu dengan syarat tadi untuk bagi ruang untuk persiapan-persiapan yang tertentu dibuat supaya satu masa nanti kita sampai ke satu tahap yang mana insya-Allah kita akan semua syariah compliant ataupun patuh syariah. Jadi tadarus itu sendiri adalah satu yang sunnah yang memang dianjurkan oleh Islam. Jadi balik pada polemik yang Ustaz tanya tadi tu, bagi saya kita di sini bukanlah kita nak cari siapa betul siapa salah. Kalau kita nak cari begitu, kita tak cukuplah setengah jam. Dan tak jumpa pun, tak jumpa. Saya mungkin celahkan sikit. Dari segi kita membuat keputusan itu secara ijtihad jama'i, konsensus. Semua mufti ada dan sebagainya. Dan kita menghormati fatwa-fatwa negeri. Sebenarnya fatwa ini negeri, hak negeri. Dan kita menghormati dan kita yakin satu masa negeri ini akan menyelaraskan semuanya. Kerana apabila kita berbincang, kita melihatkan progres dan sebagainya, nampak sikap positif itu ada. Dan sebab itu kita menghormati apa pandangan. Tetapi yang kita tidak begitu bersetuju ini jangan ditabur di tengah jalan. Dengan fakta-fakta yang tidak betul. Dalam bahasa mudah saya katakan, ahli fatwa dia kata, tu ambil kira dia orang lah. Dia orang ni bukan ahli pakar, bukan tahu tentang perbincangan ekonomi dan sebagainya. Tetapi ini tak betul. Dr. Ashraf siapa? Duduk dalam fatwa. Dr. Halim Penasihat Syariah siapa dia? Pak Syekh kita yang lain ini duduk dalam Ben Negara dan sebagainya. Mereka ini juga yang faham sebenarnya merancang. Kalau ini caranya, kena rancang cara ini. Kalau ini caranya, kena merancang cara ini. Dan dalam majlis fatwa, kita tidak terikat dengan nombor. Kita tidak terikat dengan satu garis panduan. Kita melihat kepada keseluruhan saya katakan tadi. Dengan sebab itu, apa yang proses selepas kita mengeluarkan fatwa ini, mengeluarkan pandangan hukum ini, kita lihat peningkatan ke arah syariah seperti yang dikehendaki oleh Prof. Ashraf tadi, sangat membanggakan. Mangkali Datuk Halim boleh memberikan kepada kita angka-angka yang sungguhnya berapa pelaburan yang sudah syariah, yang tidak syariah itu dalam proses. Kalau kita lihat ada yang lepas 16%. Sudah meningkat daripada 6%. Jadi beberapa bulan, beberapa tahun saja, sudah meningkat kepada 6%. Dan kita yakin kepada panel syariah yang ada di PMB itu yang diketuai oleh Datuk sendiri dan juga ahli-ahli pakar yang lain. Termasuk Prof. Ashraf, termasuk ahli-ahli yang lain. Kita lihat mereka ini sentiasa diberi jaminan kepada kita akan mencari yang terbaik dan ke arah mematuh syariah itu. Dan kita lihat setiap 6 bulan memang meningkat. Dan kalau yang sudah establish ini kita nak robohkan begitu saja. Macam mana dengan disebut oleh Datuk Halim tadi dari segi keuangannya, dari segi nilai ekonominya, dari segi nilai pekerja-pekerja Islam kita di situ, bumi putera kita di situ. Apakah mereka ni akan jadi pengangguran? Kita kena fikir itu. Bagaimana isu-isu yang berkaitan dengan latihan-latihan modal insan untuk menjadi pegawai biasa, driver, tak ada masalah. Tetapi nak menguruskan dana, pegawai yang menguruskan dana ini tidak mudah untuk secara Islamnya. Kalau secara konvensional kita dah banyak. Tetapi secara Islamnya amat sikit. Kalau ini kita robohkan, maka artinya kita merobohkan rumah yang kita sedia ada. Rumah yang kita berlindung. Baik. Datuk Dr. Halim, berkenaan dengan apa yang Tan Sri sebut tadi tentang usaha yang berterusan daripada Majlis Syariah PMB. Jadi mungkin Datuk boleh perjelaskanlah usaha tu bagaimana kalau ada peningkatan katakan daripada 6% kepada 16 dan sebagainya, mungkin peningkatan dari sudut saham dan sebagainya supaya sesuai yang patuh syariah tadi seperti yang dijelaskan oleh Tan Sri tadi. Oleh kerana masa adalah singkat. Saya nak ambil contoh Maybank. Okey. Jadi satu isu yang besar yang selalu dibangkitkan yang mana orang rasa ragu adalah hakikat ASB, ASN dan unit-unit amanah ini berlabur dalam Maybank. Maybank adalah bank konvensional. Sebab itu sahamnya adalah tidak patuh syariah. Baik, saya nak tanya,
dalam hal kita nak rancang ekonomi umat Islam, kita masuk sektor perdagangan, masuk sektor pembuatan, sektor transportation dan macam-macam. Kemudian ada kewangan. Adakah kita nak tinggalkan kewangan? Adakah dari segi maqasid syariah negara boleh kita tinggal satu sektor ini? Sektor kewangan adalah nadi kepada ekonomi negara. Di negara mana pun. Kalau bank tak mau bagi pinjam, robohlah syarikat itu. Robohlah ekonomi itu. Jadi sektor kewangan tak boleh ditinggalkan. Maka oleh sebab itu, PNB telah ditugaskan untuk menjaga Maybank. Untuk mengambil Maybank, kuasai Maybank equity-nya. Baik, saya nak sebut juga dalam hal perancangan ekonomi, ada 4-5 buah bank yang telah dirancang macam itu. Umpamanya, Tabung Haji menguasai Bank Islam. LTAT menguasai Afin. Kemudian Khazanah menguasai CIMB. Ada satu dua lagi yang menguasai RHB. Jadi bermakna 4-5 bank ini akan jadi Bank Bumiputera, akhirnya insya-Allah akan jadi Bank Islam. Jadi hakikatnya ialah, dan satu lagi yang saya teringat, ada satu masa dulu kita ragu-ragu juga kenapa umat Islam, apa jadi kepada umat Islam yang bekerja di bank. Kita tanya ulama-ulama. Ulama-ulama sebahagiannya memang kata berhentilah. Tapi bukan semua yang dapat yang berfikiran dalam. Dia kata, kamu jangan berhenti. Kamu teruskan pekerjaan kamu sebagai pegawai bank. Belajar betul-betul. Kemudian pasang niat. Satu hari nanti kamu akan berkhidmat di Bank Islam. Jangan keluar, teruskan, tapi dengan niat yang berubah. Jadi maknanya mereka sendiri tidak kata tinggalkan banking. Jadi dalam hal ini saya rasa PNB dia ambil bank tu dan dia menguasai. Kemudian apabila dia masuk Maybank, dia telah membuat polisi Islamic First, Islamic Services First. Maknanya apa-apa yang Maybank nak buat, kalau boleh buat cara Islam, buat cara Islam dulu. Jadi Maybank telah menubuhkan anak syarikatnya, Islamic Maybank, dan anak syarikat ini telah menjadi bank Islam yang terbesar sekarang ini di rantau Asia Pasifik. Masya-Allah. Dari segi asetnya, dari segi hartanya, dari segi keuntungannya. Kemudian bukan itu saja. Di Indonesia, Maybank telah beli sebuah bank, BII. Sekarang ini 100% syariah. 100% syariah. Jadi dan demikian juga macam syarikat takaful, syarikat insurans yang Maybank ada, telah ditubuhkan syarikat Ittiqa yang juga adalah syarikat insurans Islam yang terbesar di rantau ini. Jadi demikianlah sedikit banyak lagi lah ceritanya. Baik, terima kasih. Terima kasih Datuk. Sikit sebanyak kita ambil. Kita dah ada penonton yang bersama kita yang hubungi kita. Kita cuba bercakap dengan pemanggil kita. Oh, dah letak sebab mungkin mereka tunggu lama tadi. Tak apa, boleh hubungi kami balik. Talian kami ialah 0322887876, 0322887876. Saya nak pergi pada Dr. Ashraf. Bila kita bincang perkara ni lebih kurang dah 45 minit ni, apakah sebenarnya mauqif ataupun sikap kita sebenarnya yang sepatut adalah, sama ada kita yang dah melabur di SB ataupun yang tak melabur di SB itu kerana keraguan tadilah, kebimbangan tadi. Mungkin doktor boleh perjelaskan kepada kita. Terima kasih Ustaz. Saya rasa kita macam yang Tan Sri disebut tadi, ada mungkin dua pandangan berbeza, dan kita bagi kepercayaan bahawa dua-dua pandangan ini dibuat dalam perspektif berbeza dengan penuh tanggungjawab. Muzakarah fatwa dah cerita panjang tadi, betul. Macam mana diletakkan pandangan itu dengan penuh tanggungjawab, mengikut ijtihad mereka. Jadi saya rasa kita tak perlu lagi rasa susah hati. Kita tanya diri kita sendiri, kita nak ikut yang mana.
Mana seseorang tu bebas membuat pilihan masing-masing. Ya, dan menjaga, itu yang saya nak sebut lagi, menjaga adab-adab berbeza pendapat. Kerana dalam Islam ni adab berbeza pendapat ni perlu diraikan. Kalau ada ijtihad tu ada dua, kita ikut yang mana sebagai orang awam, kerana kita tidak ada akses untuk nak menilai sendiri perkara-perkara yang kalau dicerita panjang tadi, kita mana boleh pergi nak tengok datanya, nak tengok progresnya, kan. Sebagai orang awam, bagi kepercayaan dan kita tengok yang mana yang kita rasa selesa, kita ikut dengan meraihkan adab berbeza pendapat. Maksudnya seorang ilmuwan tak boleh paksa pandangan dia. Sebab fuqaha dahulu pun sentiasa bila ada perkara-perkara yang perlukan ijtihad, dia kata ini pandanganku yang mungkin salah. Dan dia menghormati pandangan yang satu lagi yang dia ingat salah tu mungkin benar. Mungkin betul. Jadi itu adabnya. Yang ini yang kita perlu tekankan. Orang awam perlu ada belajar macam mana kita beradab di dalam kita berbeza pendapat. Baik. Saya nak sentuh sikit, celah sikit ni tentang masalah adab ni dalam kita menghadapi perbezaan pandangan ini. Kalau kita orang Islam dah diberitahu lama lah. Tambah lagi kalau kita disebut intelek Islam apa sebenarnya ahli ulama. Adab ini sangat penting. Tidak boleh kita orang yang beza dengan kita itu kita kata mereka ini tidak ada ilmu lah apa sebagainya. Jatuhkan mereka. Ini rasa saya bukan adab Islam atau bukan akhlak Islam. Kerana Islam, perbezaan pandangan itu kita hormati. Tetapi dalam bentuk jangan menyusahkan masyarakat. Jangan mendatangkan kerisauan kepada masyarakat. Jangan memporak-porandakan masyarakat. Jangan memecahkan perpaduan umat Islam. Kalau umat Islam diberi pilihan dua ijtihad misalnya, seperti kata Prof. Syukri tadi, dia boleh buat pilihan. Dia boleh buat pilihan. Tetapi siapa yang sepatutnya dia fikirkan? Adakah Majlis Fatwa? Adakah Security Commission? Adakah individu itu kita nak ikut atau sebagainya? Ini tentulah pertimbangan kita kena buat dengan akal yang betul dan berdasarkan pandangan-pandangan yang data-data yang kita berikan. Berdasarkan faktor yang betul. Dengan sebab itu saya ingin memberikan, kalaulah kami orang lama-lama ni, pandanganlah, nasihatlah kepada umat Islam di Malaysia ini. Lihatlah kedudukan kita, lihatlah bagaimana ekonomi kita, lihatlah maruah kita. Sekarang pun kita sudah sangat tercabar sebenarnya. Kalau kita tidak ada apa-apa, mungkin ekonomi pun tak ada apa sebagainya, kita duk memikirkan dalam hal-hal yang remeh-temeh kadang-kadang, maka kita akan hanyut di dalam negara kita sendiri, akan menjadi orang yang tidak bernilai seperti kata Datuk Halim tadi. Baik, terima kasih kepada Yang Berbahagia Tan Sri Profesor Emeritus Dr. Abdul Syukur Hussein, Pengerusi Majlis Fatwa Kebangsaan. Terima kasih kepada Datuk Dr. Abdul Halim bin Ismail, iaitu Pengerusi Jawatankuasa Syariah PNB, dan terima kasih kepada Yang Berbahagia Dr. Ashraf bin Mak Hashim, Ahli Jawatankuasa Fatwa Kebangsaan dan juga Ahli Jawatankuasa Syariah SC dan juga Bank Negara. Terima kasih kepada mereka bertiga yang datang bersama dengan kita membicarakan tajuk ini supaya insya-Allah boleh memberi pencerahan. Yang saya nampak ialah yang di hujung tadi satu cukup yang menarik, iaitu menghormati pandangan orang lain dan kita tak boleh paksa pandangan kita ni diterima. Yang itu yang disebut sebagai mungkin pandangan kita betul, mungkin pandangan kita salah, tapi seperti yang disebut oleh Tan Sri tadi, dia lebih kepada ijtihadi. Mudah-mudahan kalau betul dapat 2 pahala, kalau tak kena mudah-mudahan dapat 1 pahala. Cuma perbincangan itu mestilah secara akademik, secara ilmiah, bukan secara kita gunakan sekadar akal kita, pemikiran kita yang singkat saja. Jadi jazakumullah khairan jazak kepada semua tetamu kita. Mudah-mudahan kita dapat bersua lagi dengan tetamu-tetamu kita pada masa yang akan datang. Untuk itu saya sudahi dengan aqulu qali hadza wa astaghfirullahal azim wa li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi. Kurniaan Tuhan, hijauan alam menghiasi seluruh dunia, kerana cahaya meneranginya. Seseorang insan mulia harus menyinari iman dari kegelapan hati yang alpa.
Indonesia.